Selamat berjumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Kita sambung terus kepada prinsip yang ke-13, tabir urus koperasi. Dalam prinsip yang ke-13 ini telah digariskan bahawa pengendalian koperasi secara telus akan mengukuhkan lagi tadbir urus koperasi. Ya, di sini yang ditekankan ialah pengendalian koperasi secara telus ataupun transparent. Jadi ini perlu ditekankan dalam koperasi, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang kita buat, apa yang kita uruskan dalam koperasi sepatutnya telus. Tidak ada kerahsiaan dalam koperasi, ya. Jadi di sini pendedahan yang mencukupi itu perlu. Apa yang perlu didedahkan sudah ada dia punya garis panduannya yang diberikan oleh garis panduan berkeliling, ya, dalam akta, ya. Misalnya kalau ada percanggahan kepentingan di kalangan lembaga, dia patut memberikan pendedahan yang mencukupi kepada lembaga, ya. Kemudian dari segi laporan keuangannya pula mestilah mematuhi piawaian pelaporan keuangan. Jadi kalau laporan keuangan itu mematuhi piawaian, kita tahu pendedahan yang secukupnya telah dibuat, ya. Apa lagi yang perlu kita dedahkan? Perlu kita beritahu kepada anggota kita komposisi lembaga, komposisi jawatan kuasa yang lain. Sebab itu dalam laporan tahunan koperasi, dalam buku laporan tahunan koperasi yang diberikan dalam Masyruah Agung itu biasanya disenaraikan, ya, lembaga, disenaraikan ahli-ahli jawatan kuasa yang ada, ya. Ada tu koperasi siap dengan gambar semua, ya. Kerana apa? Kerana kita nak beritahu kepada anggota kita siapa lembaga kita. Siapa jawatan kuasa yang menjalankan tugas-tugas tertentu, ya. Jadi kalau dah jadi anggota koperasi tapi tak kenal siapa lembaganya. Lembaganya kadang-kadang cuma 9 ataupun 12, 15, ya. Takkanlah tak kenal, ya. Jadi pendedahan itu perlu. Kemudian laporan lembaga. Memanglah laporan lembaga ini kena dibuat kerana itu memenuhi kehendak akta koperasi. Tapi laporan ini mestilah laporan yang telus, ya. Kita tidak mahu lembaga memberi laporan yang tidak telus. Hanya sedikit saja dia berkongsi. Yang lainnya dia tak cakap. Tak boleh lah. Dia kena kongsikan semua. Saya faham kenapa lembaga kadang-kadang tak mau tulis semua sekali, ya. Kerana kalau prestasinya tu bagus, cemerlang, memang nak tulis semua tu. Tapi kalau prestasinya merudum, alamak, nanti kalau kita isytiharkan semua, orang tahulah teruk kita tahun ini, nanti kita tak boleh lagi terpilih jadi anggota lembaga, kan. Jadi itu menyebabkan laporannya tidak telus, ya. Tapi ini perlu dielakkan kerana prinsip 13 ini menggariskan pengendalian koperasi secara telus itu akan mengukuhkan tabir urus. Maknanya kalau laporan itu tidak telus, tabir urusnya juga tidaklah kukuh, ya. Seterusnya laporan jawatan kuasa audit dalaman juga mesti telus. Jawatan kuasa audit dalaman walaupun dilantik oleh lembaga, ya, dia memanglah, ya, mengikut arahan lembaga, membantu lembaga, ya, untuk memantau aktiviti koperasi, operasinya semua macam mana. Memanglah jawatan kuasa audit dalaman yang buat. Dari segi pelaporan mestilah profesional, mestilah berani. Kalau dia ada terjumpa apa-apa, ya, mestilah dilaporkan. Jangan pula nanti jawatan kuasa audit dalaman nak jaga hati pengurus ke, nak jaga hati setiausaha ke, nak jaga hati orang tertentu, dia tak lapor semua sekali yang dia jumpa. Itu tak boleh lah. Itu tak profesional. Jadi ketelusan itu wajiblah bagi jawatan kuasa audit dalaman, ya. Apa lagi laporan yang mesti telus? Laporan pengurusan. Setiap kali lembaga bermesyuarat, pengurusan akan memberi laporan. Laporan ini juga mesti telus. Kita tidak mahu ada keadaan laporan pengurusannya tak telus, ada perkara yang tidak diisytiharkan. Kerana apa? Kerana kalau diisytiharkan nanti habislah bonus tahun ini, ya, macam tu. Tak boleh, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Laporan pengurusan mestilah menerangkan yang sebenarnya. Lembaga ada hak untuk tahu perkara yang sebenarnya, ya. Jadi itu dia
Prinsip ke-13, pengendalian koperasi secara telus akan mengukuhkan lagi tadbir urus koperasi. Sebenarnya kita lihat prinsip yang ke-14. Prinsip yang ke-14 ini mengingatkan kita untuk mengamalkan prinsip-prinsip koperasi dan menerapkan nilai-nilai koperasi dalam pengurusan hal ehwal koperasi. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam modul-modul yang awal, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan faham bahawa perbezaan koperasi dengan bukan koperasi adalah terletak di sini, iaitu terletak dalam prinsip koperasi dan juga nilai-nilai koperasi. Jadi yang membezakan pentadbiran koperasi dengan pentadbiran bukan koperasi ialah pengamalan prinsip-prinsip koperasi itu sendiri. Kalau masih ingat lagi apa prinsip-prinsip koperasi itu? Keanggotaan sukarela dan terbuka, kawalan demokratik anggota. Kawalan demokratik anggota ni berapa banyak kita beri peluang kepada anggota untuk menyuarakan pendapatnya. Kerana anggota dia yang sepatutnya mengawal koperasi yang dia miliki, ya. Kemudian penglibatan ekonomi anggota. Berapa banyak, ya, projek koperasi yang melibatkan anggota supaya anggota dapat, ya, terlibat dengan aktiviti ekonomi koperasi. Misalnya kalau kita lihat koperasi di luar negara, kalau koperasi itu menjalankan aktiviti tenusu katakan. Jadi anggota akan menjual susu kepada koperasinya sendiri. Itu penglibatan ekonomi dan dia akan mendapat harga jualan itu dari koperasi. Koperasi akan membeli barang-barang yang dikeluarkan. Ataupun kalau koperasi itu adalah koperasi yang menanam sayur-sayuran, anggota akan menjual sayur-sayurannya kepada koperasi. Jadi di sini anggota terlibat dengan secara terus, ya, dalam ekonomi, aktiviti ekonomi koperasi, ya. Dan seterusnya apa lagi? Kalau masih ingat, ya, autonomi dan kebebasan. Koperasi tidak boleh dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Sama ada pihak politik ataupun mana-mana badan, ya, bank ke apa benda apa, tidak boleh, ya, dia mengawal kebebasan koperasi. Koperasi patut boleh membuat keputusan sendiri atas landasannya sendiri. Seterusnya apa lagi tuan-tuan dan puan-puan? Ya, pendidikan, latihan dan maklumat. Ya, dalam koperasi paling menitik beratkan pendidikan. Kalau kita jadi ahli koperasi, lama-lama kita akan jadi orang yang pandai. Sebab apa? Koperasi akan memberikan kita pendidikan, memberikan latihan, memberikan maklumat. Kalau sekiranya kita jadi ahli koperasi dah sampai 25 tahun tapi kita macam tu juga, maknanya koperasi kita belum lagi mengamalkan prinsip koperasi. Sebab itu, kalau kita menjadi anggota koperasi, kita untung. Kita boleh pergi kursus, ya, yang dihantar oleh koperasi. Kita boleh pergi kursus ke maktab koperasi ke, kita boleh pergi kursus yang dianjurkan oleh Angkasa ataupun SKM, kerana dalam prinsip koperasi itu menekankan tentang pendidikan. Seterusnya apa lagi? Ya, tuan-tuan, kerjasama antara koperasi. Bila kita mengamalkan prinsip koperasi, kita tahu bahawa koperasi kita patut bekerjasama dengan koperasi yang lain. Itu perlu diusahakan. Ya, dan seterusnya prinsip yang akhir, kalau masih ingat lagi, koperasi tidak boleh pentingkan diri sendiri. Koperasi harus mengambil berat terhadap masyarakat. Jadi begitulah cantiknya, ya, prinsip koperasi ini jika kita amalkan, ya. Kita tidak memikirkan diri kita saja sendiri, kita juga mengambil berat terhadap masyarakat. Jadi kalau koperasi kita menjadi koperasi yang maju, berjaya, masyarakat juga akan mengecapi, ya, faedah daripada kejayaan koperasi kita ini. Kita berhenti seketika, tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan sambung lagi di prinsip yang seterusnya selepas ini. Sekian, jumpa lagi.